dah terbiasa jadi orang biasa ni. Selalunya Ramadan ni memang malam ni kita dengan keluarga lah, dengan solat dan sebagainya. Jadi saya memang agak berkira untuk keluar lepas tarawih tu, saya agak berkira kan. Dan sebaliknya ialah Ramadan sebulan je pun dalam setahun kan. Jadi malam tu sebaik-baiknya kita selesaikan apa yang patut beribadah dan sebagainya. Tapi yang kedua juga, saya juga rasakan bahawa pemilihan kita ini mendapat perhatian bukan saja daripada anggota parti, tapi kita ditonton dan diikuti oleh rakyat biasa. Ni kita ada Facebook Live kan. Selalunya orang masuk Facebook Live ni, dia bukan nak dengar saya berucap sangat ke sahabat saya berucap. Dia nak maki geng-geng UMNO yang menyemak kat situ je sebenarnya. Sebab kalau kita ada, mesti ada langgar-langgar UMNO ni. Padahal tak ada kena-mena dengan dia pun. Dia pemilihan parti dia ikut suka dia lah. Dia tengah langgang nak lantik perompak ke, kita tak kisah pun. Tapi kalau pemilihan parti kita, bukan sahaja anggota kita, orang biasa, tapi UMNO yang paling banyak menyemak sekali dekat situ. Maknanya saudara-saudari, satu, langkah kita, tindakan kita, gaya kita ini diperhatikan oleh pengundi-pengundi di luar kan? Yang kedua, dia juga bermakna bahawa UMNO ni dia betul-betul takut dengan kita. Sebab itu kalau kita bersuara sedikit, yang betul-betul trigger adalah orang-orang UMNO yang dia akan mainkan balik skrip dan juga maki hamun yang lain. Jadi sebab itu, cara kita berkempen ini akan diperhatikan oleh pengundi-pengundi orang luar. Pandangan saya ialah satu sebab sebelum ini kenapa keadilan dilihat lebih rapat dengan pengundi, ialah kerana kita berbudaya yang sangat berbeza dengan cara bangsawan UMNO Barisan Nasional. UMNO Barisan Nasional kalau buat program mesti besar-besar, makan besar, hebat, mengalahkan raja. Sebab itu dia jarang bercakap pasal rakyat. Sebab itu kalau nak jumpa dia, kena 4-5 lapis ni. Cium tangan 5-6 kali, baru boleh jumpa JKKK. Bukan 5-5 pun. Sebab itu selama 60 tahun, orang menyampah. Dan apabila keadilan datang, kita bawa satu pendekatan yang baru, yang pimpinan ini sebenarnya kita ni wakil rakyat ke, adun ke, kita makan gaji. Sama je macam kita makan gaji. Cuma kalau makan gaji syarikat swasta, kita makan gaji dengan pemilik syarikat. Ada ketua dia. Kalau makan gaji sebagai wakil rakyat, ahli parlimen ke, adun ke, ahli majlis ke, makan gajinya itu dengan rakyat. Ada masa buat kerja bagus, dia lantik balik. Tak buat kerja kan kena tendang. Jadi konsep itu lebih rapat dengan rakyat. Sebab itu lebih baik kalau kita berkempen, pada pandangan saya, kita jauhkan daripada budaya-budaya yang memang orang kata ini budaya UMNO ni. Sebab bukan soal dalam parti menang atau kalah. Kalau pengundi di luar berpandangan bahawa keadilan pun sama macam UMNO Barisan Nasional, tidak ada pembezaan di antara kita dengan parti-parti lain. Sebab itu dia makin jauh. Dan bila makin jauh, kita akan kalah dan kalah dan kalah. Baik, itu nak minta maaf sebab tak bagi buka puasa je. Kan, punya panjang masa nak minta maaf tu. Sebab, yalah, kan nanti ada lepas ini, ada orang beritahu dia tak nak undi kawan-kawan dari satu bangsa sebab tak sediakan buka puasa. Kalau nak sedia buka puasa, masuk Parti Zuraida, dekat je gampang tu. Saudara-saudari, kita sedang melalui pemilihan kali ini. Kita ada banyak soalan-soalan yang ditanyakan terus daripada pimpinan akar undi, daripada rakyat biasa. Dan kita tak berselindung. Soalan itu suruh Malaysia tahu, jawapan pun suruh Malaysia tahu. Apabila kita bincangkan macam mana kita nak berkempen dengan anggota parti, kita buat keputusan bahawa wajarlah calon-calon yang menawarkan diri itu berdiri di depan
dan menerima apa-apa soalan pun yang datang daripada bawah. Tidak ada parti lain yang berkempen macam kita, saudara-saudara. Tidak ada parti yang calon timbalan presiden kena jawab soalan-soalan daripada anggota biasa mana-mana. Siapa-siapa nak tanya boleh. Tapi itu kecantikan keadilan. Supaya kita diingatkan berkali-kali, bukan saja bila dah jadi menteri, nak jadi naik presiden ke, ketua wanita, ketua MK, kena sentiasa ingat bahawa mandat itu datangnya daripada rakyat. Jangan supaya masa nak dapat jawatan saja kamu pilih dan ikut rakyat, bila dah jadi besar tu dia dah lupa segala-galanya. Baik, jadi saya ingat secara kasar lah, Ilyas ada tanya 2 soalan, ada soalan pasal anak muda, wanita, Miftahudin tanya pasal soal calon kawangan yang lompat dan juga soal kemah besar. Kemudian Abang Abdullah tadi tanya pasal soal kabilah dan sebagainya. Menggan tanya pasal takkan kita nak bagi lagi kepada orang daripada luar kan. Jadi saya rasa saya dah cover semua, tak ada yang tertinggal kan. Jadi saya jawab satu persatu dengan cepat, kemudian saya gulung sebab saya pun nak balik buka puasa. Soalan yang pertama, soal hala tuju kan. Kita boleh simpulkanlah secara keseluruhannya majoriti anggota kita dan juga pengundi kita di luar tidak bersetuju dengan kemah besar. Saya boleh sebut sekarang, setakat ini kita dah lebih kurang boleh rumuskan perkara itu. Dan itu kebijaksanaan rakyat yang tak masuk dalam mesyuarat, tidak ada jawatan nama yang penting, bukannya bermesyuarat di bangunan-bangunan besar. Rakyat biasa, logik mereka ni kadang-kadang lebih cerdik daripada kita. Bahasa Inggeris panggil common sense. Kebijakan orang biasa. Sebabnya, kita dah cuba sebelum ini. Kita terpaksa telan atas desakan kawan-kawan dalam Amanah dan DAP untuk terima bersatu. Untuk rekod, saya boleh sebut bahawa dalam 2016 kita memang berkeras bahawa bersatu tidak boleh menyertai Pakatan Harapan. Kita hanya mahukan bersatu, ada perjanjian pilihan raya supaya kita tak bertembung. Tapi janganlah bawa satu parti yang resamnya, ideologi, pendekatannya itu sangat berbeza dengan Pakatan Harapan. Kita meraihkan kepelbagaian. Kita yang ulang anak Melayu, anak kita, anak Cina, anak kita, anak India, anak kita bawa masuk, orang India tak boleh masuk parti dia. Tapi yalah, kita dah bersangka baik. Atas harapan bahawa negara ini wajar untuk ada perubahan, maka kita telan. Kita diberi kata dua sebenarnya tahun 2016. Kalau tak bawa, kalau tak terima tak terima bersatu di dalam Pakatan Harapan, maka besar ada kemungkinan Pakatan Harapan akan berpecah. Jadi beban yang saya pikul masa itu dengan kawan, dengan Izzah dan sahabat-sahabat lain, apa kita nak jawab dengan rakyat kalau kita masuk PRU ke-14 yang lepas dalam keadaan ada isu dan MDP, orang marah kat Najib, tapi kamu tak boleh telan sedikit saja demi untuk rakyat. Jadi sebab itu kita terima.